Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi bersama saya, Ibu Haryati dari Raudah Kitchen. Nak tahu hari ini apa menu terbaru? Dan apa nak tahu hari ini bagaimana kita nak terus berzikir-zikir nama Allah dan menyebut-nyebut nama Allah? Nantikan saya sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama saya, Ibu Haryati dari Raudah Kitchen. InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa khabar hari ini? Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah yang Rahman yang Rahim, sentiasa sahaja berada dalam kesejahteraan Allah ya salam. InsyaAllah pada hari ini kita akan memasak menu sambal tumis Johor. Ramai sahabat-sahabat yang PM saya, yang beritahu minta saya mengajar bagaimana nak buat sambal tumis Johor. Sebabnya sambal tumis Johor ini dia ada rasa kesedapannya, yang mana ada rasa pedas, ada rasa masam dan ada rasa manisnya. Kalau berbanding dengan sambal-sambal di negeri-negeri lain, dia berbeza sedikit. Jadi sambal negeri Johor ni boleh dimakan bersama dengan lontong, boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan mi goreng, boleh makan dengan nasi lemak dan berbagai-bagai lagi. Jadi sambal tumis Johor ni kita akan masak supaya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah boleh saja memperbagaikan untuk bagaimana nak menggunakan sambal tumis ini makan dengan yang lain, dengan ubi rebus dan sebagainya. Jadi kita masak dulu sambal tumis Johor ni. Sebelum tu seperti biasa, dengan kasih sayang Allah yang Rahman yang Rahim, Allah yang Muhyi menghidupkan, dan Allah yang Nafi' memberi manfaat kepada kita dengan segala apa yang diciptakan oleh Allah yang Khaliq. InsyaAllah untuk kali ini sambal tumis Johor ini perlulah ada lada kering, kemudian perlu ada bawang besar dan juga belacan. Kena ada belacan. Di sini belacan ni sahabat-sahabat boleh menggunakan ikut kadar jumlah yang sahabat-sahabat nak masak. Sebab belacan ni adalah tujuannya mengurangkan rasa pedas kepada lada, secara langsungnya juga dia memberikan rasa keenakan dan kelemakan kepada sambal ini tadi. Jadi insya-Allah belacan, lada dan juga bawang ini perlulah di mesin lumat terlebih dahulu. Di sini saya dah sediakan lada yang telah di mesin lumat bersama dengan bawang dan juga belacan. Seterusnya kita perlulah ada juga ikan bilis, sebab kita nak buat sambal tumis ikan bilis. Dan selepas buat sambal tumis ikan bilis ni nanti sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah boleh sahaja nak tambah petai, nak tambah apa sahaja untuk perubahan sedikit. Untuk menumis, saya masih lagi menggunakan bawang juga untuk menambah lagi rasa kemanisan dan kesedapan kepada kepada sambal ini. Kemudian kita juga ada air asam jawa, pati air asam jawa, dan jangan lupa minyak untuk menumis. Kemudian garam secukup rasa, bahan perisa sekiranya perlu. Dan jangan pernah lupa gula nisai daripada Raudatul Maghfirah, kerana ia akan memberi keenakan dan kelemakan kepada sambal tumis ini. Dan ditambah juga sedikit dengan gula pasir, kerana hari ini kalau kita tak guna gula pasir, sekadar menggunakan gula nisai dia tidak cukup manis, sebab gula nisai ini diperbuat secara homemade yang kita mengurangkan kadar gula di dalamnya. Maka itu gula Raudatul Maghfirah ini mendapat permintaan begitu tinggi, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah dengan berkah kasih sayang Allah yang Rahman yang Rahim, dengan keceriaan kita hari ini, kita mulakan memasak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan minyak secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqit, ya muqit, ya muqit. Kita perlu lebihkan sedikit minyak supaya lada ini dapat betul-betul dia masak dan garing. Jadi insya-Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sebelum ini dah mengikuti episod-episod masakan saya?
Ada yang dah mencuba dan ada yang telah mula berzikir. Sekiranya belum lagi, jangan bertangguh dan jangan pernah memberi alasan, kerana Allah ya syahid, Allah yang maha menyaksikan, sentiasa menyaksikan alasan-alasan kita, ketangguhan-ketangguhan yang kita lakukan selama ini. Teruskan kita berzikir dengan Allah setiap helaian nafas kita. InsyaAllah kita akan diberkahi di dunia dan juga di akhirat. Di samping kita dapat melayari keluarga kita dengan rasa kasih sayang, insyaAllah. Alhamdulillah, minyak kita dah mula panas. Kita terus sahaja menumis dengan bawang yang telah dihiris kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang ni kita hanya nak sejenak saja untuk dia naikkan aroma wangi, ya. Supaya bila kita masukkan saja lada ni, dia akan menambahkan lagi kemanisan pada lada dan dia mengurangkan kadar kepedasan kepada lada. Tetapi bukan lada yang memberi pedas, Allah ya dar. Ingat tu. Sebab itu, kenapa hari ini saya mengatakan Allah ya dar yang memberi kepedasan, Allah ya dar yang memberi mudarat. Sebab kita ni hari ini ada orang yang makan lada, makan sambal tak terasa pedas. Ada orang dia makan sambal sedikit saja dah rasa pedas. Itulah dia, bukan lada yang memberi kepedasan, tetapi Allah ya dar memberi rasa kepedasan. InsyaAllah, alhamdulillah, bawang kita dah mula naik bau dan kita boleh terus sahaja menumis dengan lada yang telah dimesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Apa itu Ya Hafiz, Ya Muhaimin? Allah yang maha memelihara, Allah yang maha melindungi. Kita minta pemeliharaan daripada Allah dan perlindungan dari Allah, kerana bila kita memasak sambal ini sudah pasti akan berlaku percikan-percikan lada ini. Kita minta dengan Allah supaya Allah pelihara kita daripada terpercik daripada lada-lada ni, supaya tidak melecur dan sebagainya. InsyaAllah, subhanallah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah mencipta lada. Kita dapat merasakan keenakannya. Kita ambil seketika masa untuk lada ini benar-benar masak dan garing. Kerana untuk sambal tumis Johor ni, kalaulah lada ini tidak betul-betul masak dan garing, dia akan datang rasanya kurang enak, satu. Yang kedua, akan rasa kepedasan yang melampaui batas. Sehingga menjadi alat Allah ya dar. Dan insya-Allah sekiranya kita tidak menjaga dengan baik masakan kita ini tadi, maka Allah ya dar memberi mudarat dengan sesiapa saja yang memakannya pasti akan sakit perut. Kerana kita engkar bila mana Allah ya sabur suruh kita bersabar ketika kita memasak, tetapi kita tergapah-gapah, ditambah lagi kita tak menyebut-nyebut nama Allah, sudah pasti Allah ya dar memberi mudarat kepada kita. Dan jangan pernah sekali-kali lupa kita berdoa dengan Allah, la yasalaha min dunillahi kashifa, la yasalaha min dunillahi kashifa. Itulah dia doa masak, dan cuba latih diri kita. Bila kita mengacau masakan, latih diri kita kacau lawan jam. Lawan jam, bukan ikut jam, lawan jam. Kenapa lawan jam? Sebab aroma masakan itu apabila kita menggaulnya dengan lawan jam, itu juga merupakan satu sunnah baginda Nabi SAW. Kita biarkan seketika dalam 5 hingga 10 minit agar lada kita benar-benar diberi kecukupan masak oleh Allah ya Mukit ya Razak, insya-Allah. Alhamdulillah, nampaknya lada kita dah mula masak dan garing. Jadi kita bolehlah tambah yang bahan-bahan seterusnya. Bagaimana nak tahu lada kita ni dah masak dan garing? Iaitu kita nampak minyak dia dah pecah minyak minyaknya dah nampak cantik, warna dia dah berubah daripada warna merah yang lembut kepada warna merah yang lebih pekat. Di sini kita boleh masukkan sedikit air asam jawa.
kita kacau sebati minta dengan Allah ya Rahman ya Rahim ya Jami. Satukan air asamnya dengan lada-lada. Kita boleh terus saja masuk ikan bilis supaya ikan bilis ini dia akan menyerap rasa air asam tu tadi. Dan dia akan mengeluarkan masinnya daripada ikan bilis. Ikan bilis ni sahabat-sahabat jangan lupa, jangan terus masuk tanpa dicuci. Minta dengan Allah ya Kudus ya Jalil, yang maha menyucikan lagi membersihkan. Bersihkan dahulu ikan bilis. Sukatan ikan bilis tergantung kepada jumlah lada yang sahabat masak. Dan kita masukkan terus gula niseh daripada Raudatul Maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Gula niseh daripada Raudatul Maghfirah ini dia tidak perlu menunggu kadar yang lama untuk cair dan sebati kerana dia lembut, kurang gula, jadi dia sangat cepat. Cepat untuk larut dalam masakan kita. Terusnya kita boleh saja langsung terus masukkan garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mukid. Garam jangan terlalu banyak, kena ingat sebab hebatnya Allah ya Khaliq mencipta, yang mana Allah ya Nafi' memberi manfaat, Allah ya Muqsid memberi segala keseimbangan. Ikan bilis ini telah ada rasa masin yang tersendiri. Hebatnya Allah. Ikan bilis sahaja yang diberi rasa masin yang begitu kuat daripada Allah ketika dia hidup di dalam laut, berbeza dengan ikan-ikan yang lain. Dan kita masukkan sedikit perisa sekiranya sahabat-sahabat suka. Perbezaan di sini untuk sambal tumis Johor, sahabat-sahabat bolehlah tambahkan dengan sedikit gula supaya dia rasa lebih manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mukid. Ya Allah, cukupkanlah rasanya. Ya Allah, ya muqsid. Seimbangkanlah ya Allah rasanya. Di sini saya menggunakan sekadar 5 sudu kerana kita dah ada tadi gula niseh. Kita tunggu dan biarkan seketika sambal kita ini biar dia kering sedikit, dan kita tutup dahulu supaya dia tidak mercik merata ke tempat. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, bila kita buat sambal, kita pastinya akan mercik di keliling kawasan tempat yang kita memasak. Jadi kita sambil itu perlulah kita nak lapkan. Jadi jangan lupa kita menyebut-nyebut nama Allah. Allahumma ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Ya Allah, bersihkanlah tempat ini dan bersihkan juga hati-hati kami. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita tunggu seketika sambal kita ini kering. InsyaAllah. Alhamdulillah, sambal tumis kita dah mula naik bau dan dah mengeluarkan asap, mengeluarkan wak. InsyaAllah dah masak. Kita tengok dulu sekejap. Kecilkan api seketika. Subhanallah. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, semuanya telah dimasakkan oleh Allah, maka kita boleh tutuplah apinya. La ilaha illallah. Subhanallah. Dah masak. InsyaAllah kita bersihkan dulu sedikit ruangan kita supaya sentiasa dalam keadaan bersih yang dibersihkan oleh Allah ya Kudus. Pastikan kita di dapur sentiasa berada dalam keadaan bersih kerana kita sedang menyediakan makanan untuk ahli keluarga kita, dan kebersihan itu adalah iman. Okay, InsyaAllah
warnanya menjadi merah kehitaman sedikit bila kita dah masukkan gula nisai kita tadi, dan ia menunjukkan bahawa dia dah cukup masak. Kita lihat bagaimana minyak yang dah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inilah dia sambal tumis Johor. Yang ini saya hanya letakkan ikan bilis. Sahabat boleh ubah daripada ikan bilis menjadi telur, sama ada telur itu direbus dahulu kemudian digoreng, ataupun telur yang telah digoreng dicampurkan dengan sambal ini. Ataupun sahabat-sahabat juga boleh salutkan sekiranya lada ini telah sejuk, ambil sebahagian kecil seperti ini, salutkan kepada kacang tanah yang digoreng. Jadilah ia sambal kacang. Ya, maksudnya sambal kacang untuk menjadi kudapan. Tapi kena tunggu sejuk untuk disirakan. Jadi sambal tumis Johor ini boleh diperbagaikan. Jadi dengan sambal tumis Johor ni, sahabat-sahabat boleh makan dengan lontong, sahabat-sahabat boleh makan dengan roti, sahabat-sahabat boleh makan dengan ubi rebus, dan apa saja yang sahabat-sahabat inginkan. InsyaAllah kita rasa dahulu hasil daripada Ya Razak sediakan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah, dapnya. Tak terkata sahabat. Dia tidak terasa pedas. Dia tidak rasa masin, tetapi apa yang dia rasa ialah kepedasannya seimbang, diseimbangkan oleh Allah yang muksid dengan rasa gula, rasa garam, air asam, dan sehingga kita dapat rasa daripada paste lada tu tadi, ikan bilis yang telah larut sedikit rasanya ke dalam lada, dan masih lagi rasa kesegaran bawang-bawang yang kita letakkan pada awal ni tadi. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terus sahaja berdoa dengan Allah. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hari, Ya Haq. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Tunjukkan aku ya Allah, apakah menu-menu yang hendak aku masak hari ini untuk santapan keluarga tercinta. Jadi di situ kita minta dengan Allah, Ya Nur, Ya Allah, tunjukkan kita. Ya Allah, Ya Hadi, bimbinglah kita. Ya Haq, tunjukkan apa yang kita nak masak. Ya Haq itu kebenaran ataupun sesuatu yang perlu kita masak. Jadi kita boleh menyebut-nyebut nama Allah sebelum kita memasak, dan ketika kita masak, kita terus memuji Allah. Alhamdulillah, Allahumma ya syakur ya razak. Terima kasih ya Allah dengan rezeki ini. Dan jangan pernah sekali-kali sahabat lupa, bila mana kita telah menyediakan menu ini, berdoalah juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Apakah doa yang kita perlu lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syakur Ya Razak. Ya Allah, aku bersyukur dengan segala nikmat rezeki yang Kau berikan kepadaku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, rahmati juga ya Allah penternak-penternak, petani-petani, peladang-peladang ya Allah, usahawan-usahawan, dan mereka yang memasak di sebalik rezeki yang Kau berikan ini. Mudah-mudahan mereka juga dalam barakah-Mu. Jadi kita sentiasa mendoakan untuk diri kita, kita mendoakan untuk ahli keluarga kita, dan kita mendoakan orang sekeliling kita, khususnya mereka yang berada di belakang tabir, untuk kita nikmati rezeki ini. Itulah dia kasih sayang Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, jangan lupa like, subscribe dan juga share kepada sahabat-sahabat yang lain, kerana setiap menu pasti ada langkah-langkah yang baru, petua-petua yang baru, tip-tips yang baru, dan zikir-zikir yang baru untuk menjadi manfaat kepada sahabat-sahabat, mendapatkan ilmu daripada Allah yang Alim Hakim Rashid untuk kita melaksanakan bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih hari ini kepada ibunda tercinta saya, Mak Midah, kerana sponsor pakaian ini. Dan Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah SWT kerana E-Skill Production tidak henti-henti dan tidak pernah putus asa, sentiasa berada bersama saya sejak dahulu lagi hingga saat ini dalam menyebarkan hidayah Allah.
Maka itu, ketika kita memasak, kita doakan orang sekeliling kita agar silaturahim kita sentiasa dikekalkan oleh Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami, Ya Baqi, Ya Kudus. Selamat bertemu lagi pada resipi-resipi akan datang dengan saya, Ibu Haryati dari Raudhah Kitchen, insya Allah.